Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan anda semua sihat sejahtera. Yang tengah sakit-sakit, kami doakan semoga Tuhan akan angkat semua sakit awak dan di bulan yang baik ini senantiasa bersedekah dan buat yang terbaik. Sahran sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi sihat? Alhamdulillah, makin berceria maklumlah kan berapa hari ni, seminggu lebih lagi nanti dah sambut raya. Alhamdulillah. Dah buat preparation? Sederhana saja. Sederhana je. Sikit-sikit je. Sikit je Jemput kita ke? Sebab kita baru berkawan. Jemput ke? Kita tim-tim Puaka. Baru berkawan Dah 1 tahun. Dah bertahun lebih baru kawan. Okey, bagus. Nak jemput-jemput kita kat rumah? Boleh, insyaAllah. Rumah saya kecil je. Kecil Saya tahu mana awak tinggal. Okey, bagi you all semua, terima kasih banyak kerana sudi menyumbang support kita. Kalau siapa yang belum sumbang ataupun nak teruskan sumbangan anda, seperti biasa di bawah ini QR code dia. Dan terima kasih juga kepada The Tech Team SG. Rancangan ini dipowerkan oleh Tech Team SG. Kalau anda ada masalah perumahan, nak jual beli rumah, boleh hubungi mereka. Dan satu lagi apa jangan lupa ikut kita punya podcast baru iaitu Number One Podcast, dan ikutlah Sarhan punya podcast juga yang selalu kita tiap minggu cakap. Terima kasih Zeri. Mudah-mudahan naik rating tu. InsyaAllah. Orang, terima kasih. Kan. Okey, minggu ini kita ada satu lagi tamu, Oji. Apa khabar Oji? Alhamdulillah sihat. Baik. Ni saya nampak apa ni, you punya Instagram, Suave Cartel Media. You buat bisnes apa? Suave Cartel Media actually dia community platform untuk sokong kira bakat-bakat tanah air. Jadi brand-brand yang baru berkecimpung kan dengan dunia fashion, art, design, kita akan dekat situlah untuk guide dan juga macam kasih dorongan dan support lah. Kita satu community. So siapa nak try they can just go to your... Yeah, usually kalau macam brand-brand yang baru macam berkecimpung dalam macam seni fashion ke, buat baju, design, grafik. So maybe dorang tak ada arah yang proper. So kita kat situlah kita buat dari dulu kita memang start as apparel line. But after that kita rebrand jadi this community lah. So kita banyak buat coverage untuk event-event kat Singapore lah. I see. Okay. Baik, cerita seram you all lah. Seram Oji apa? Okay, I think saya punya pengalaman banyak pada waktu saya tengah NS lah. So saya dulu tentera. And paling banyak pengalaman benda-benda mistik ni actually time tengah NS lah. I think tak banyak episod yang ada. I think since Rama dengan Syafi kan yang ceritakan tentang Ami. Yeah, but ni because saya was a perm staff dekat Brunei. Okay. Berapa lama kat sana? 1 tahun. Okay. Yeah, so dekat sana tu dia punya pengalaman dia macam ada luar biasa sikit. So siapa yang pernah dekat Temburong tu, I think kebanyakan tahulah. Temburong tu dia macam kawasan is a part of Brunei lah. So dari bandar Seri Begawan tu nak kena naik boat 45 minit baru sampai. Dia macam anak island lah. I naik chopper. Okay. Helikopter best So I think banyak pengalaman cerita-cerita mistik ni memang tengah time lagi serving lah NS. Macam mana? Boleh? Nak start terus ke sana ke? Sembarang, up to you. Cerita seram you. Okay, so siapa yang dapat pilih pergi Brunei ni, I think they are quite lucky lah. Sebab tak semua yang akan dapat terpilih lah. So waktu tu I think kita masih muda lagi lah. I think saya baru 19 tahun. Rasa tu macam tak nak pergi tau. Sebab macam dah biasa kat sini, habis macam berjauhan dengan family, kawan.
So dia punya macam semangat tu kan, kasi nak pergi is dia punya duit. Okay. So imagine at umur tu you punya gaji. Mak kau gaji. Sorry. Lain kali nak buat shoot silent dia tak ada trompet dia kasih. Okay, betul. So I think waktu umur dalam 18, 19 gaji kalau 2000 tu agak banyak kan. Back then kan. I think that time 2009. Banyak. Even lagi banyak dari officer punya gaji that time. Yeah. So allowance itself I think dalam 1,200 ke 1,300 allowance saja. So itu motivation dia lah untuk pergi ke sana lah. So for first memang tak nak. So I decided that okay lah, tak apa, this is macam once in a lifetime punya experience lah. So pergi. So sebelum pergi tu memang kena pergi course. Sebab kalau jadi driver, you kena jadi macam you ada dua vocation. Kalau you driver, you kena ambil course untuk jadi boatman juga. So hantar boatman, pergi course, baru you pergi sana. So bila pergi sana tu it's a culture shock lah. Because you will have kawan-kawan yang ada yang kat sana juga, yang kenal juga. Tapi tak semua lah. Dia bukan macam kat Singapore kan, yang kenal banyak orang. So nak kena buat kawan baru from scratch. Jadi kat sana tu kan, dia punya perumahan dia kan, tempat kita bang tu kan, dulu diorang panggil rumah panjang. Macam rumah Dayak, rumah Iban kan, rumah panjang. Dia punya style memang gitulah. So kat Brunei tu ada 2 camp. Satu kat Jalan Aman, which is dekat bandar. Dan lagi satu dekat Temburong, which is the school of jungle training lah. So I was attached dekat school of jungle training tu lah, which is kat Temburong tu. So pergi ke sana, dia sama kira is culture shock lah. Kira macam you pergi sana kan, you punya pampering, all your comfort semua kan, semua you put aside. Sebab it's a fresh start lah. Kat sana semua you're on your own. So kat sana keluarga, staff dekat sana tak banyak tau. Lebih kurang dalam 100 lebih regular dengan NSF. So kita punya ikatan tu memang rapat lah, our brotherhood tu. So memang before pergi you dah dengar banyak cerita lah, inilah itu. But I think I was very macam emotionally terganggu lah, sebab dah berjauhan dengan keluarga kan. Jadi itu semua you tak fikir tau. You fikir macam mana ni nak survive day by day kat sana. So bila dah dekat sana, alhamdulillah dah settle down, dah jumpa, ada yang kawan-kawan lama tu ada 2-3 jumpa. So diorang dah macam okay, prep you for that, because you nak kena duduk sana setahun apa. So dia bukan benda yang sekejap. So nak kena adapt day by day. So I think bila tengah training tu dah berapa minggu, I think dah cukup, dah a bit biasa. Then dekat sana punya sungai tu I think is a bit keras lah. Dekat sana you tak boleh cakap sebarangan and stuff like that. So ada satu kali ni, this incident kita ada satu exercise ni, nama dia I don't know whether I can say. Tak apalah. Okay, so satu exercise ni dia memang untuk navigate lah. Navigation. So ada satu part ni yang saya ingat lagi, I was a safety driver. Kita tengah tunggu troopers ni, diorang tak keluar-keluar. So dari tengah hari sampai ke petang. Dari petang tu sampai ke dah nak masuk maghrib punya time. So usually kan per group tu diorang will dapat this GPS lah. So this GPS ni dia punya section commander will pegang. Tapi kat dalam kita punya HQ kan, tu benda dah tak ada. Kira dia dah off grid. Jadi diorang tengah jalan tu patut nampak kat dalam grid lah kan, diorang punya coordinate, tapi dah tak nampak.
So that's where they call macam code red lah. Code red tu bermakna all the instructor will turun padang and then kita cari by manually lah. Nanti kita jumpa. So bila dapat jumpa tu, I think dah nak masuk maghrib tu. And diorang cakap, diorang dah pusing sama tempat tu more than 7 times. Tak keluar-keluar. So itu was the first few experience yang macam I dapat experience yang alamak ni macam lain lah, because kita giving support kat situ. So kita macam so jadi kecoh lah, jadi cakap satu camp. Tapi orang cakap macam benda ni normal lah. So yang diorang tak keluar tu, bila diorang ceritakan kita balik, it's like pusing pun tak jumpa juga tempat. Tapi sampai I don't know how, at the end of the day our instructor yang jumpa diorang lah kat dalam tengah hutan. So that was one of the earlier punya case lah yang jadi. Yeah. But then kalau I think siapa yang pernah pergi surf dekat sana kan, dia ada satu batu besar ni tau kat dalam camp tu. I don't know Suzari dulu pernah pergi tak? Kat mana? Tempurung. Saya pergi sana jadi monyet. Oh, you pergi sana? Pergi. As in you surf? Hiburkan hati orang. Saya kan entertainer. Jadi monyet. Alright. Monyet. Lepas tu pergi sana orang naik boat, saya naik helikopter. Nampak tak beza dia? Nampak. Bukan nak riak lah. Tapi tahun ni tahun kita beriak. Astagfirullahaladzim. Batu besar tak pernah nampak. So dekat dalam camp tu, kawasan camp tu ada satu batu besar gila lah. I think dalam 5 orang 6 orang boleh duduk atas batu tu. Tapi batu tu dia ditutup dengan kain kuning, kain keramat. Okay. So the reason tu kita tanya-tanya juga macam kenapa ada benda ni Tapi orang-orang atas tu cakap memang dia disuruhkan dari sejak dulu lagi. So kita tak pasti kenapa, tapi a lot of sighting dah ada kat situ And then kain kuning tu tak tahu every berapa bulan tu kan kita kena tukar, kena buang kat sungai. Jadi nanti MT Sarjan ke apa tu will random nanti kau ambil ni buang kan, kalau nasib kena so nak kena tukarkan kain tu every berapa bulan ke apa. Yang tukar tu siapa? Budak staff NSF. Nanti nak kena buang kat sungai. Tapi memang kita selalu jauh dari tempat tu. Memang kita tahu dia exist kat situ, tapi kita selalu jauhkan kita punya diri dari kat situ lah. So kat dalam Tempurung tu, ni wallahu alam lah, saya punya experience kat sana kan. All the staff senior kat sana bila sampai je dia cakap kau jaga-jaga kat camp ni ada nenek. Kita macam nenek and everybody will say the same thing. So semua orang akan cakap kau jaga-jaga kalau nampak ni macam yang staff otai-otai nanti diorang macam jaga-jaga ni. So kita tak kurang macam tak percaya kan, until ada satu kali tu saya duty driver untuk that exercise lah. So duty driver punya kerja is just to standby kalau ada apa-apa casualty kan. Saya kena bawa balik yang pesakit tu balik base. So that day was panas sangat kat luar tu. So dorang tengah buat exercise, troopers dari Singapore datang buat exercise. Sekali budak ni I think almost nak kena heat stroke. So almost dia nak kena heat stroke. Muka dia dah colour purple lah, kira dah macam dah tak berfungsi lah. So I was told dari MO tu bring back to base untuk pergi medical center lah. So kita pecut dari hutan kat luar, pecut balik base, pecut masuk. Sekali dia, because itu quite scary lah, because dia punya nyawa tu kita tak tahu tau, macam dia dah already in that state kan. So kita try kita punya daya upaya lah yang untuk boleh menyelamatkan dia. So when dia dah balik camp tu, I think it was dah petang dah, I think dah maghrib juga that time. So dah settle down semua, dan diorang cakap dia okay lah, dia tengah rest. So
that night tu dia kira tak dapat sambungkan dia punya mission dia kan. So dia duduk dekat dalam bunk. Tapi malam tu dah dengar cerita lah, kira kat sana tu ada macam warren orang-orang Melayu kan yang jaga, because kita punya yang senior dorang ada good rapport dengan orang-orang kampung. Dorang memang nak kena ada tu apa, what you call that, hubungan yang baik lah dengan orang-orang kampung, dengan dia punya tok penghulu, in case anything jadilah. So malam tu, if tak silap saya, budak tu meracau. Sebab dia sakit tau, yang siang tu dia dah almost kena nak heat stroke. Malam tu dia meracau sebab dia, I think dia tinggal dalam bang tu, dalam dia berapa orang je yang kira siapa yang tak dapat continue the mission lah. So dia tinggal, dia kena kacau. And the story was ada nenek datang jumpa dia. So I told you that macam orang-orang lama selalu cakap ada nenek. Ni lah dia. So budak tu ceritakan dekat saya punya encik, encik, ada nenek datang, dia cakap nak nyawa saya. Ampun. You cakap gitu? Tak, budak tu yang kena rasuk tu. So dia cakap dengan encik saya. So encik saya ceritakan kat budak-budak dah jadi passing lah kan. Kita duduk sekampung gitu, cepat news. So dia cakap dia nak nyawa saya. So dia dah meracau. Encik saya dah bacakan dia gini gedebak. So bila kita dengar macam gitu, macam this thing is real. So yang bila orang cakap macam kan aku dah cakap kau ada nenek. So cakap ada nenek jumpa dia malam-malam. Tu nenek apa Saya pun tak tahu. Bukan macam cakap apa, nenek kebayan. Tak tahu. Sebab ni dia hantu ke ataupun dia macam yalah, macam spesies jelmaan lah. Ya, instik yang ada kat dalam tu lah. So kat dalam kawasan tu lah. So bila dia kena gitu kan, terus the next morning saya ingat lagi ada satu pak lebay datang. So benda-benda ni memang weird lah. Yang pak lebay ni bukan hantu lah. Tak, dia orang kampung datang. Orang kampung. I think dijemput oleh macam cik-cik saya lah, yang ada hubungan macam all the good rapport. Diorang panggil maybe tolong pagarkan. So bila kita tanya, cik, apa cerita? Kau jangan tanyalah macam gini. Diorang pun tak nak kita risau sangat lah. Because benda ni kan kat hutan lagi. Kita tahu benda ni exist. Cuma kita kan kat dalam satu organisation tu kan. Jadi kita tak boleh macam terlalu taksub gitu. Kita still nak kena go on army pun. So that was one of the first case yang diorang cakap nenek ni lah. So that nenek jelma kat budak ni lah. Tapi so far dalam mata kasar saya tak pernah nampak lah ni nenek ni. Cuma dekat sana ni diorang cuma ada dua benda je kat dalam camp tu. Is either you akan nampak ni nenek atau you akan nampak gula-gula. So cerita dia is macam dia link tau. Sebab nenek ni selalu cari anak dia. Okay. Cerita dia lah. So anak dia is always menjema in segi gula-gula. So it's like a story lah. It's like a story. Ni wallahu alam. Orang dari dulu kan orang cerita-ceritakan. Tapi bila benda-benda yang jadi tu, dia macam ada juga ada punya link dia. So that was one part lah. Bagi yang baru menonton puaka ataupun mendengar puaka melalui podcast ni, daripada Malaysia ke apa kan, cakap Google apa kan, dulu kan nampak kan orang bukan Google apa. Actually kalau kat Singapore diorang panggil Google tu pocong. Bukan yang cik gula-gula kan. Ada sound Ada sound lah. Gitu. Okay, continue. Semua kat Tekong tak, kat Temburung. Tekong lah pula. Nampak. Tekong I think tak ada apa-apa sangat lah. So it was at dekat Temburung. Brunei. So tu satu. Ada lagi satu kisah juga. Okay, sebab kat sana ni ada kaum Iban tu. So kaum Iban ni diorang punya, I think diorang sembah kepada macam nature lah. Macam pokok, air macam gitu lah, usually lah. So
kita punya tempat training tu, ada satu part tu kat jetty kita lah, yang kita selalu set kita punya work area tu bersebelahan dengan kampung Iban lah. So ada satu kali tu memang I think agak pelik lah, because kita drive sana malam, kita pass by, nak kena pass by perkuburan orang asli tu, tapi diorang tengah ritual. So dia macam first hand experience lah. Benda tu yang kita nampak tu tak pernah nampak kat tempat lain, kat TV ke Net Geo ke, tak pernah. So diorang duduk macam kat dalam kubur tu beramaian, tangan diorang macam tu macam kecak ke. Macam something like that lah. Tapi it was terlalu cepat lah. Macam kita tengok macam apa ni, because tak pernah kan nampak benda-benda gitu. So itu pun agak seram jugalah. Tapi orang-orang Iban, actually orang asli kat sana is nice lah. Diorang pun kadang-kadang datang kat site kita, diorang macam ada cakap kita macam baik-baik kat sini. Diorang akan bagi tahu kita, sebab diorang memang orang laut. So kita selalu sail kan, nanti diorang cakap okay, nanti pukul berapa jangan sail sini, sini jaga. So I think they are quite nice. Cuma macam itu one of the thing yang kita nampak agak super something different lah, yang diorang buat ritual tu malam-malam tu lah. Ya, tu satu. Nak tengok apa cerita? Boleh Boleh, tak ada apa-apa. So buat korang ni yang kat luar sana tu, yang kau nak share story tapi mungkin malu berdepan dengan kamera, ataupun pasal kerja tak boleh appear ataupun muncul di social media, you all boleh DM kat Susu TVC dengan nombor telefon, sebab kita ada segmen baru iaitu one caller, one story. Satu panggilan, satu cerita seram. Yes, terseram. Gitu je, simple. Kalau ada yang malu pula pakai nama betul, beri nama samaran. Ahmad ke Ayub ke. Okay, commercial dah habis. Okay, silakan. Okay, ada lagi satu insiden tu. I think that time saya tengah buat guard duty lah, prowling. So guard duty dekat Brunei ni dia punya level lain sikit lah. Sebab camp dia besar tau, atas bukit. So dia surrounded by real punya hutan sekelilingan kampung. Dia memang betul-betul kat dalam perkampungan lah. So kalau kat Singapore tu memang tak ada apa-apa lah. You jalan kat luar road, main road, kadang-kadang factory usually lah. Tapi kat sana is real life hutan lah. So ada satu part tu I ingat lagi, I tengah buat midnight punya prowling lah. That time I think shift number 2 dalam pukul probably 1 ke 2 pagi gitu. Tu dah tengah ngantuk-ngantuk, grogi-grogi kan bangun. Kali saya punya partner is budak Cina. Dia budak signaler lah. Budak Cina ni kira dia macam selenge-selenge sikit lah. Jadi macam I need to lead dia. So bila tengah prowling tu, ada satu tempat tu, gate tu nama dia, saya ingat lagi lah, nama dia Cynthia Gate lah. Gate tu tempat kita keluar untuk pergi hutan lah. So dekat gate tu dia ada banyak pokok-pokok yang kadang-kadang kita punya staff kan, diorang akan tu kalau buah betik nak masak nanti diorang wrap kan. So diorang ada banyak buat macam gitu. Okay, ada satu part tu saya tak tahu kenapa mata saya dari macam side of the eye kan. Macam terpandang macam itu macam buah-buahan lah kan, dah wrap gitu kan. Jadi tengok balik, takkan dia besar macam gitu, tak mungkin lah. So bila saya tengok balik, actually benda tu lah, gula-gula tu dia dekat belakang pokok. Tapi dia macam sinding gitu. And then that's the first time in my life lah, pertama kali saya nampak benda tu. And selalunya saya expect macam tengok kat TV ke, dia macam very putih. Actually tak lah, dia macam very dirty lah, kotor, lumut. So macam macam mana saya tahu yang benda tu real? Because I think my kaki kan jelly habis lah. That's the part yang saya nak try cakap kat budak belakang ni, lari, run. Tapi tak keluar. Dia dah macam start, tak boleh keluar pun. That's why the part I just gini, cakap dia lari.
Sekali pergi dekat duty officer kan. Kena duty officer pun penakut. Dah lah kita masuk semua ramai-ramai. Tapi itu was real lah. I think that was the first time I pernah nampak benda tu. So after dengar yang pasal budak tu kan, ini the second time macam I come face to face with benda ni. So benda ni dia tak macam berlaku like overnight tau. Since I come tau, it takes like months after you experience it lah. So macam one by one. So jadi macam from there you dah agak macam alamak 50-50 lah. Nanti dekat hutan dah start terfikir-fikir benda-benda gini. Tapi tawakal je lah kan. So that was the second time lah. I think the most paling teruk punya kan yang kena bila satu part ni I was about to finish my duty. Sekali satu orang besar ni lah, dia datang kat saya, dia cakap, tolong boleh tak? Tolong apa? Kau hantarkan budak ni. Okay, so dekat sana how it work macam siapa-siapa trainee kan, orang-orang atas sana kan, dia cakap, aku tak kisah kau sakit ke apa, kau nak kena habiskan juga. Dia macam nak kena habiskan because kau dah kat sini kan, tak boleh choking lah. Macam dorang banyak tak boleh tahan lah. Dorang nak balik base. Tu kira comfort lah untuk dorang. So my orang atas tak kasih. Dia cakap tak ada, hantar balik kat sana. Sakit pun kan, okay, kau duduk kat tent lah. Tak payah take part. So yang ni jadilah kena hantar dia balik. Tapi sepatutnya Dini nak kena ikut saya. Jadi kalau saya hantar, saya balik ada 2 orang apa. Tapi Dini tak, besok aku belanja kau lah mi goreng. Jadi dia macam, aku belanja kau besok mi goreng, kau hantar sekejap je. Tu tak terfikir apa-apa. So budak ni, yang trainer ni, dia yang kena maki lah. Kena macam, kau punya pasal aku nak kena keluar balik, tukar baju. So hantar dia. And tu dah malam. Dah pukul 11 lebih. So budak ni tahan kena maki je lah. Kira all the way sampai. And yang kita nak kena jalan tempat yang I told you tu tadi, perkuburan tu, rumah-rumah orang asli. So dah sampai hantar. First tak fikir apa-apa bila pergi sana. Tapi dah turun sana, dah kena isap rokok dengan member-member, ada jumpa yang tengah station kat sana tu. Dia cakap, habis kau balik macam mana seorang? Baru terfikir, balik seorang macam mana ni? So dah start tu macam, macam mana ada orang tak nak balik base? Tak ada. Semua kat sini apa, tengah kerja. Macam mana nak balik base? Kau jalan lah pelan-pelan, buka surah ke apa. Kita dulu kalau driver mesti ada kita punya old speaker lah dulu. So kita selalu memang buka surah. So, tak tahu malam tu kenapa, selalunya macam berani tau. Macam go lagau je. Malam tu tak tahu lah, macam tersekat-sekat lah. So dah nak balik tu, I waste my time kat situ almost 1 hour tau. Just to macam kasih relaxkan diri, just nak balik. Because dekat sana dia punya road kat dalam kampung tu dia 2 way. And kita kena bawa Unimog. Unimog ni betul-betul cun-cun tau. Dia bukan macam kereta you can just drive laju-laju tau. Dia ada speed limit 50 km per hour. So it's like a bit bulky and sloppy tau. So when I decided tu, tak apalah, keluar je, go je. Nak keluar tu, because teringat yang kampung orang Iban tu kan, you need to pass there. So macam, alamak, nak kena pass by situ. Situ tempat yang paling tak best lah kira nak pass by. So nak tak nak, pergi juga. So dekat daerah situ, perkampungan tu, ada satu, because I dah set my mind tau, ada plan B. One of my staff, dia tinggal dekat daerah situ. So regular they have houses, dia tinggal situ. So my plan was, ini kalau apa-apa aku lari kat rumah dia lah. Itu was plan B lah. So what happened was, tengah keluar, drive out, sekali ada satu anjing ni, dia jalan depan tau, macam very fast. Dia jalan, kali lepas tu they start howling lah, macam dia buat bunyi anjing. And then all the anjing kat kampung tu bunyi tau. Dia macam terkejut kan, macam apa ni. Tu jam brake, then stall. Stall. So when jam brake stall tu, because okay, when I drive kan, usually my mirror I flip ke atas. I tak suka tengok tak belakang tak suka. Yeah. So because
Unimog tu dia ada lubang kat belakang. So you can nampak belakang kalau you tengok mirror tu. So kalau malam drive memang tutup. Pakai side mirror je dah cukup. Kali bila kena hum tu, I jam brake, benda tu terjatuh. So bila terjatuh tu, alamak, dah stall tau. Tu dah rasa hati tak sedap. Bila mirror tu jatuh, I nampak ada something on the mirror. So like, apa benda Dia macam ada bayang tau. Ada macam. So bila tengok belakang, tak ada. Tapi bila tengok mirror ada. Kali nampak benda tu is right at the end of the truck tu. Tapi dia tengah floating. Apa benda tu? Benda putih macam kakak gitu lah. I wasn't sure that time apa benda tu. Sebab dia colour putih, dia was floating lah. So like, cannot be lah. Because untuk my diri kan, macam benda ni macam tak berapa percaya tau that time. So macam, budak tu dah kena, then dah pernah nampak tu gula-gula satu kali. Lepas tu ni tak muah. Macam for me enough lah. Dah cukup lah. Sekali nampak habis tak fikir apa-apa. I just try to start back my vehicle. So bila nak start tengah gabra kan macam very kelang kabut gitu. Habis tak boleh tu. Kali just calm myself, try drive. So my intention was aku nak go as fast as possible to go out of that kampung. Because the kampung tu two-way road kan. Dia macam agak ulu lah dalam. Sunyi lagi. Sunyi. And lampu dia macam jauh-jauh. Macam kita street light kan. Manja apa Singapore very bright. Diorang kat sana every 1 km 2 km baru ada satu lampu lagi. So ada satu lampu. Macam kat Malaysia gitu lah sama. So sama dekat sana sama macam gitu. Lagi-lagi kat dalam yang kampung punya lorong-lorong kecil lagi tak ada lampu. So harapkan your ni je high beam kan. Terus my mission was nak keluar dari tu kampung. Once dah pergi kat road besar, kira I feel like macam dia lagi a bit safe lah. So lari sampai nampak dah main road, belok kanan. So rasa dah macam calm a bit, but dia tak end kat situ lah. So kat sana kan gelap. So when you high beam kan, you punya lampu tend to be more wider. So kat sana punya road pun, the main road dia tak seberapa besar. I think dia 2 lane gitu lah. So it's still perkampungan juga. Tapi tu kira dia punya main road dia. So when you high beam, you akan nampak at the side kan. Kat macam tepi-tepi jalan tu, pokok-pokok. You boleh nampak tau. So when I see the first thing is benda tu, dia teleport tau. So macam yang kat belakang tu, alih-alih ada benda kat tepi sini. So when, this is my road right. So dekat tepi sini. So when I pass by, dekat sini pula, the other side opposite. Tukar jam kan. So part tu dah haywire. Kau rasa macam ni kau main-mainkan aku ke apa? Macam dah kira macam trip lah tu. Kira dia dah kat sini macam, bukan. So I try to look straight, tapi your side eye mesti tetap nampak. Dia macam tak boleh put away lah. So until I reach my camp tu dia nak kena belok kanan tau. So sebelum you masuk camp, you nak kena horn. Satu, that is the rule lah. So orang kat duty gate tu, we buka, ada horn. Diorang dah macam apa asal ni. Padahal satu kali je. Dia satu kali. Itu dia punya rule. Sebab malam you cannot do, because itu kan perkampungan, perumahan orang. So kita ada etiket kita sendiri. So diorang bila dah tahu macam gitu, dah macam So when I go in ni, I ask macam orang-orang yang duty kan, my friend cakap, tolong aku, kau parkkan aku, kau log out ke aku lah semua. Aku dah tak boleh, aku nak pergi mandi sekarang. So I was drenched tau, berpeluh. That's where the part where I know that benda ni betul lah. Because I thought macam ni maybe mata aku main-main. So dah berpeluh gitu. So my friend cakap, kau okay tak? Kau tolong aku lah. Aku nak pergi office ni, nak pergi taruh kunci semua pun dah takut dah. Kira dah tak bermaya lah. So he helped me to settle down everything. I still remember, I tell him, aku mandi, kau tunggu kat luar, then kasih aku tidur dulu. Diorang jaga lah. Kira diorang memang jiwa lah. So they actually wait for me to sleep first. So besok bangun demam panas. So I know that benda ni betul yes. And tu was the worst I think in my life. Kat dalam the whole life kan, I think experience ni yang paling teruk lah. Yeah.
Imagine ada kat kanan kiri, lepas tu tiba-tiba dia zeng kat depan, dekat depan. The lucky thing dia tak dekat-dekat lah, dia Kalau jauh-jauh. imagine dia duduk sebelah, Ah. tiba ada benda tu. Pocong kan? Pontianak. Ya. So Tak tu I think terpanjat quite orang heavy lah. Yalah kan. That experience was quite heavy. Pengalaman ni seorang yang pernah mengalaminya ataupun your driver, kawan-kawan yang Tak, lain pernah? kawan-kawan lain semua ada yang lain-lain punya cerita. Oh. So ada yang lain-lain memang ada yang cakap memang dorang punya luck memang tak ada lah. Tak ada langsung. Ada yang pernah, banyak yang kena kacau tapi tak menjema. Yang masa kena, tak tahu, kita dekat sana kita panggil tu time tu witching hour lah, pukul 3. Witching hour. So kita pun ada read up juga macam actually pukul 3 tu memang banyak gangguan jadi lah around that time. Saya tak tahulah kalau itu is betul dalam segi Islam ke tak lah. Tapi I think that time masih muda lagi kan. So kita belum pemikiran kita belum matang sangat. So probably Nak boleh dengar witching hour tu semua dah besar. Otak kita dah punya. Apa kata you guys yang tengah ambil ni tukar witching hour tu happy hour. Yalah happy-happy lah. Drive malam-malam pun happy-happy. So saran kalau mungkin orang yang nak budak army ni semua, budak rekrut ke yang ada nak kena hantar kat hutan-hutan ni semua kan. Mana tahu lagi berapa bulan ada nak kena hantar pergi tekong. You ada nasihat apa-apa tak untuk orang kalau masuk hutan? Okay, korang kalau boleh amalkan sekian-sekian. Jadi apa yang you on Surah Yasin tu, that is a good practice lah bila tengah driving. Memang. Tapi kalau boleh, kalau untuk mereka yang nak ke luar negeri ni, untuk macam apa yang you pergi ni kan, you boleh amalkan juga bila nak drive balik tu, you bacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Ataupun ada dan you main that Surah Yasin dekat radio. Tu kalau kali benda tu off the radio macam mana? Kan? Itulah. Dah jadi masalah lain pula. So it's best for you to actually recite dekat mulut you sendiri ataupun dalam hati you sendiri. Just on pelan-pelan boleh lah. Tapi of course it's best kalau macam rumah juga. Kan orang sekarang ada yang plug and play. Ruqyah plug and play ya. Tu lain dengan kalau kita yang baca. Lain, dia punya niat dia lain. So kalau of course it's best kalau kita sendiri yang lafazkan ayat-ayat ataupun doa-doa. So you boleh, dah tak ada lagi kan? Kalau macam anak you ke anak saudara kan, you boleh InsyaAllah explain kat orang insyaAllah. I think that time lagi muda so like I say again lah, that time kita belum matang and all. But I think after a while macam kita start to understand and kita pun start to jemaah sesama dengan our bunkmates and stuff like that. I think after a while benda tu semua dah tak ada lagi. Bila I think when I dah nak balik dah kurang lah gangguan. I think baru-baru je lah pasal you baru masuk tempat tu kan. Salam perkenalan katanya kan. Probably memang agak-agak macam gitu juga lah. Macam dah halfway macam you all dah macam dah biasa kan, tak kisah kan. So benda ni pun dah tak dimomok-momokkan dalam you all punya minda. So dah beranilah semua. Cuma banyak cerita-cerita yang bahasa trooper yang datang, because kita perm staff, so kita memang dah season kat sana. So orang-orang yang troopers datang, dorang datang untuk 3 minggu, dorang buat dorang punya training. Dorang yang lagi banyak cerita lah, sebab dorang kat luar. Tapi Alhamdulillah kat dalam camp tu taklah seberapa teruk lah. Sebab memang saya tahu camp tu dipagar lah. Saya cakap ada lebay datang. Kecoh juga. Kecoh juga kalau kita nak pagar the whole camp ada. Kecoh tu juga. yang dari apa yang kita tahulah waktu kita lah dulu. Saya tak tahu yang sekarang lah. I don't know how they run the thing now. But memang dekat sana tu banyak orang dah meninggal due to accident kan. Sana memang wild lah. So he stroke lah, pokok jatuh, dah berapa banyak personel dah arwah kat sana. Ada tempat-tempat tentera dekat Singapura, diorang akan panggil the macam different agama, berlainan agama punya Tawi, something diorang datang untuk buat pembersihan lah tempat tu. Kan pasal tu tempat Brunei macam mana? Dekat Brunei, I think yang datang is orang Islam sana lah, orang-orang kampung sana. So, diorang yang uruskan lah benda-benda macam gitu. So, kita ada admin officer yang beragama Melayu Islam. Jadi, diorang yang liaise dengan orang-orang ni lah untuk, because I think sedikit sebanyak tetap nak kena ada. Even though macam, I mean the organisation is modern, liberal and stuff like that. Tapi, diorang tetap
adalah benda-benda ni memang nak kena ada. Betul. Yeah. Because ni at the end of the day untuk safety for kita punya tentera and troops lah. So kalau ada officer kat sana yang masih kekal kat sana tu kan, kalau misalnya yalah nak rukiahkan Brunei, boleh panggil saran. Pernah dijemput pernah ada orang daripada Brunei tak pernah. panggil? Saya pernah satu kali orang jemput daripada Brunei. Betul? Untuk tapi halfway ada something happen lah. Lepas tu balik Singapura. Macam mana? Tu tak jadi. Oh tak pergi. Pasal tengah halfway tu saya ada suruh teman ni to handle the case lah. Okay. Something happen then macam tu tak jadilah off. Tapi insyaAllah kalau ada orang nak Brunei kat California ke Los Angeles ke kan nak rukiah boleh aja. Faham? Sambil salam kan. Okay gitu So amalkan ayat-ayat yang simple-simple lah kalau orang yang nak masuk hutan ataupun yang masuk hutan macam trekking. Kalau kena army pun masuk hutan pun jangan lupa baca lah. Kalau masuk hutan ni pasal kita tahu yang hutan ni banyak tempat mereka dan juga binatang-binatang buas ni. Jadi kalau macam kita baca doa Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ni pun boleh amalkan sebagai zikir juga. As your own amalan lah kalau nak masuk hutan ataupun tempat bangunan-bangunan lama. Kalau you tahu tempat ni ada angker. Ami tak amalkan tu tak amalkan Dia tak buat konsep-konsep tu macam orang suka cakap macam kalau pusing 7 kali ke berapa kali pusing diorang akan tinggalkan selipar lah, tinggalkan something ke ni kayu. I think untuk orang Melayu kalau tentera Melayu I think is no problem lah kan, kita ada berpegangkan pada Al-Quran dan surah-surah. Tapi kalau untuk bangsa lain mungkin diorang ada yang tak percaya dengan benda-benda ni. Jadi macam sekiranya kat Tekong kan diorang cakap tak boleh bawa masuk makanan babi kan. Tapi ada yang bawa. So bila yang langgar tu ada yang terjadi. Bila diorang bawa ada something happen kan. So that macam like I say lah, ada bangsa yang macam diorang tak believe kan dalam benda-benda ni. Kalau kat Tekong tak boleh bawa makanan babi gitu semua. Tapi kalau kat Temburong boleh. Kat sana pun tak boleh kan. Tak boleh. Tak bawa pun. Ya, kantin semua memang halal lah kat sana. Of course lah. Negeri Islam. La ilaha illallah. Aku pun Islam. Negeri Islam. Mungkin ada tak tahu. Sebab ada orang Cina juga kat sana. Oh kan. Ada. Tapi kalau macam tak salah Army camp banyak yang tak boleh memang bawa masuk makanan. Memang tak boleh kan. Brunei tak boleh. Brunei pula. Kau tengoklah Tekong tak boleh. I think kalau macam orang beli dari luar gitu untuk staff-staff yang non-Muslim, I think boleh kot. Mana? Untuk non-Muslim staff lah. Kat mana? Dekat sana. Sana tu mana? Dekat camp lah. Camp mana? Time kita Brunei dekat ke Tekong? I think boleh. Tak pernah terfikir pula. But I think dah kebiasaan lah. Diorang pun dah biasa tak makan benda-benda gitu kat dalam camp. Alright. Okay, itu cerita kat camp-camp. Ada di luar camp ke semua kat camp? Luar camp ada juga. Kat Singapura. Okay. I think baru-baru ni. Baru tak baru ni. Tapi baru-baru ni ada keluar pasal cerita Si Chin yang that Si Chin jangan tengok. So kat TikTok macam a bit. So my take on that experience saya lah. Dulu saya pernah tengok cerita Dabe ni dia macam series tau, Turkinya. Dia ada macam perukiah, habis exorcism dia kira hardcore. Wild. So I think that time kita macam tengah slumber party lah, ramai-ramai dengan members malam kan. Habis tengok terus sambung tau, sebab dia series kan. So kita sambung sampai besok. So I still remember with my orang rumah kan. Kita sambung kat rumah Tampines kita, kat rumah mother-in-law lah. Sambung. So kita tiarap tau. Tengok TV tu tiarap? Tengok kat laptop. Okay. So kita tiarap. Dan kita punya arah tu menghadap pintu. Okay. Pintu tu pula pintu macam lama kadang-kadang ada chip kan kat bawah. So dia macam terkopak. Ada. Okay. Ada so you can see macam kat ada lopong sikit tu kan. Yes. So tengah tengok cerita tu dengan dia.
Sebab cerita dia very intense tau. And dia go. Sebab dia punya ruqyah, I think semua macam betul lah mantra dia semua. So that's why when this teaching come out, I'm like I tak tengok. Ada tak nak tengok. Takut because of gangguan this Dabi punya cerita ni yang kita tengok. So what happened was kita tengah tengok. So my orang rumah ni penakut sikit. Kalau nak tengok cerita ni, we need to have me. So satu part tu tengah tengok, then at the corner of our eyes ada orang jalan kat bawah. Dalam rumah. Kira kita tutup pintu, kan bawah tu ada lubang kan. That slight gap. Kita nampak ada orang jalan. So I was straight away tau, automatic tengok muka dia tengok muka dia. Siapa sah? Ada kucing kat rumah tu, kita ada 3 kucing. So I was like nak sedapkan hati kan. Kucing baby lah, baby. Then kita tengok dia balik, baby kat dalam bilik sah. Semua tengah tidur tau dalam bilik. Tiga-tiga kat dalam bilik. Semua tidur kat dalam bilik sebelah lah. Okay. And dorang itu kira I think time asar punya time. I think 4 lebih kot. So ada macam so benda-benda gini to me usually kalau macam dia tak ada apa-apa, macam straight away I buka pergi check lah. Tapi dia macam berat lah. Macam apa asal tiba-tiba belum rumus pun dah dengar. Habis ni pun dah macam kita tengok lah. Asal hati macam berat ni. Nak tak nak macam okay, I check you stay behind me. Dah takut juga ni. Buka tengok, nak tengok kucing tengok bilik sebelah semua tengah tidur. When they see me dia macam tengok tiga-tiga lah kat situ. Siapa siapa yang jalan? Because the thing is kenapa tau? Dia jalan, then we thought dah habis kan. Dia keluar balik. That's the part yang trigger me. Macam kalau betul lah kucing tiga-tiga kat dalam bilik. So like Dia bayangan gitu je. Dia macam nampak macam shadow. Like orang jalan gitu. Nanti ada macam bayang gitu kan. Tapi dari bawah so you see kat bawah tu ada macam orang jalan kaki. Kalau macam dekat dengan tingkap ke, orang jalan kat luar tingkap ke, shadow dia? Dia tak ada tingkap. Dia just kita kira kat atas katil tu kita tengah tiarap, laptop kat sini, pintu kat sini. Jadi kat bawah line tu je kita nampak. Kita will perasan somehow kalau macam ada orang jalan kat luar. Macam gitu lah. Exactly. And the presence macam heavy, macam rasa ada orang. Rasa lah. Yes. Okay. And bulu ternaik. So I was like astaghfirullahalazim macam ambil wudu kan. So cakap dia azan. I think ni lah tak solat asar kan. Syuk kan tengok benda ni kena. So like mungkin. Tapi benda tu real lah. So I don't know lah. Ni ustaz kalau boleh, saya tak tahu kalau macam kat dalam dari video tu orang ruqyah ke dia baca mantra, benda tu boleh hidup ke tak ke? Saya bukan ustaz. Ustaz cakap I know you're gonna say. Saya bukan ustaz. Bagi saya sahan je lah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah satu dah dapat ARS InsyaAllah. Tadi apa soalan dia? Tak ada macam because dari segi kita tengok tu filem kan. Tak tahu benda tu boleh jadi real ke dia punya bacaan ke apa ke. So that was my punya soalan lah. Kalau cerita tu memang kalau dia betul ada dia punya mantra-mantra dia kan, ataupun dia punya bacaan-bacaan yang memuja, mestilah kan kalau kita dah memuja benda tu, rumah kita pun kadang-kadang ada dia punya gangguan-gangguan, all this kind of thing. Kalau you tengok balik, kalau macam cerita-cerita gini yang dia punya release dekat dalam teater sinema tu, nanti ada orang kerasukan lah. Kadang-kadang dia boleh jadi satu apa tu, just advertising punya benda kan. Gimmick. Tapi kalau kalau orang tu lemah semangat ataupun rumahnya tu tak dipagar ke, ataupun tak ada orang solat ke, this kind of thing, benda tu boleh mengganggu. Dia boleh datang dengan mentera-mentera yang dibacakan dalam skrin tu sendiri. It can happen. Yes. So lepas tu you buat apa? Lepas tu I know I ambil wudu, tu petang I solat, then I azan, then kita keluar rumah. Keluar rumah terus. Lepas that incident dah tak ada apa-apa lagi kan? Tak ada apa-apa. Dia memang tak ada apa-apa. Peringatan. Belum solat kan? Maybe. Tapi because benda tu kita dah terbawa-bawa dari the night before. So cerita tu after macam kita tengah macam into it tau. Tapi
macam dia boleh alih-alih boleh terjadi. So since then I terus tutup, tak habis lah cerita dia. Tutup. Dah tak tengok lagi dah sampai So sekarang. tak tengok. So memang banyak, dorang ada banyak series tau yang cerita-cerita Turkey ni. That's why I think this Sinchin kan, the remake of a Turkey movie. Ya, memang Sinchin. Kan? Ya. Yeah, so dia dalam bahasa Indonesia kan ni. Ya. Yeah. So I tak kuasa nak tengok because after this incident kan memang jauhkan lah. Jangan tengok dah habis pun Sinchin. Orang tengok puaka pun dapat gangguan. Macam mana? Macam mana tu gangguan dia? Tak tahulah. Dan macam dia tengok ada ketuk tengkap. Tengah tengok ada orang ketuk tengkap. Lepas tu bila dia tengok ada pula cakap macam dengar suara. Lepas tu ada kawan pula. Ada fan-fan. Kita anggap semua fan kawan lah kawanan. Family kawan. family poker lah. Are you in the Of course, your family brother. But this one is the puaka man. Aduh. Sakit. Mantra. Okay. Dia cakap apa? Dia macam tengok tiba bunyi bising, macam bunyi tak tahu bising tu dia matikan Yang itu ada episod tu lah. Dia matikan. Lepas tu macam terus dia matikan terus. Dia tak tengok, tak sambung. Sebab that episode dia cakap macam something. And bukan dia seorang, ramai yang kasih komen katanya macam episod ni ada sesuatu. Semua feel the energy. Semua tak tengok habis. Tak nak tengok malam, nak tengok Episode siang. yang mana tu? Episode New Year Eve. Ada Najib Sulaiman. Oh, okay. Tengok. Tengok. Yang tu. Yang saya pun kena ganggu sikit macam gitu. Lepas tu ada pula yang boleh nampak-nampak cakap ada orang lalu lalang dia nampak kat belakang. Ada cakap nampak macam nenek, ada bentuk-bentuk nenek lah gitu. Lepas tu ada dia cakap you all perasan tak kamera you all tiba-tiba blur. Tapi sebenarnya benda tu going towards the camera. Kamera blur terus. Kita tak perasan tapi yang tengok. Ni yang kan telefon Michael, can I get out from this, nak keluar daripada area tu itulah nak keluar sebab dah tak sedap. Real. Lepas tu real. Puaka real. Lepas tu rasa macam belakang macam ada orang tarik. Tu yang saya tak sedap. Waduh. Gitu. Tapi saya fight back lah. You can. Of course. Okay, ada lagi cerita? Ada juga. I think ini saya filter sikit lah. Sebab maybe nama you boleh ataupun so probably because I think saya nak ceritakan ni untuk jadikan satu iktibar lah untuk para penonton. So memang dulu kita zaman-zaman jahiliah kan, memang kita rasa benda-benda ni tak important lah untuk praktis solat ni semua kewajipan kita kan. Tapi as kita dah matang, insyaAllah lah kita akan dapat all this hidayah. So I think cerita ni dia sedih sikit because they happen to one of my kawan baik jugalah. So satu pagi ni I dapat mimpi yang mimpi about my kawan ni lah. So mimpi dia macam gimana? So dia dengar anak dia, kau nak pergi sini lah. So macam tengok muka dia macam kau ada masalah ada lah Haji. Okay, tak apa, nanti aku call kau. So tu terbangun. Bila terbangun tu macam kenapa tiba-tiba macam mimpi dia ni, like out of her sudden lah. So terus ambil handphone, call dia straight away. Kau okay macam gini, just tanya, because dah lama juga tak call dia kan. Asal kau call Cakap, tak ada, nak tanya je, tanya khabar gini. Kau okay, ada problem? Actually ada juga lah. So macam asal tak ada, aku mimpi kau lah. Terus dia macam terkejut bila Asyik kau the second person tau. Kau the second person yang mimpi aku. So like ada cerita je. Okay, nanti turun rumah aku. So my rumah tu sekarang I tinggal duduk Pasir Ris lah. So rumah tu banyak jadi tempat untuk curahan dengan kawan-kawan lah. Pot lah. Pot. Okay. So banyak lah
cerita. So bila dia datang tu rumah, first dia macam agak keberatan lah. I think because at the end of the day is aib kan. And then is family punya problem and stuff like that. So I say jangan, no worries lah. I mean it's between kita je. So dia ceritakan gini-gini, aku ada problem lah. Aku balik rumah, aku dah tak being myself. And aku takut dengan certain things. Macam dia rasa macam, because to me macam I respect dia. Dia one of the friend who hijrah. And when you see people hijrah kan, you look up to them tau. Macam and you want to be like them. So it's a icon tau to me. So bila dia dapat buat macam gitu, I really look up to dia lah. So bila dia cakap aku tengah macam gini, dan aku balik, aku rasa macam ada gangguan kat rumah. Dia rasa macam there's selalu ada benda macam tengok dia gini, itu. Cakap apa pasal macam kenapa kau tiba-tiba macam gini. Cakap aku ada isu lah with aku punya wifi. So cakap really Cakap like what about So dia cerita. Dia cakap okay, kau tengok aku terjumpa benda ni. So dia tunjuk is a surah written dekat kertas. Aku terjumpa ni kat atas tempat ni. Aku tengok okay, terus terang I can't understand Arabic lah. I tak pandai faham. So cakap ni surah sekian gini. Apa pasal ada benda ni dah ada benda ni tak apa. Aku terjumpa this macam package, macam ada benda kuning gitu ke apa kat dalam beg orang rumah dia lah. So like ni dah lain sih macam okay. So cakap bila ni benda ni start jadi. So cakap baru-baru ni lah, berapa bulan ni. So bila dia dah nampak benda tu, so dia dah straight away dah fikir macam ada benda yang tak kena lah. So when that happen, dia punya relationship dengan orang rumah dia dah tak tegang lah. Dah tengah tegang lah. Dah tengah tegang. So macam, and dorang ni very lovely couple. So when kita dengar macam gini, kita macam terkejut. Macam macam tiba macam asal macam gini. So dia cakap okay aku bukan nak fitnah ke apa lah, tapi ni yang dia cakap dia suspect mate dia. So like so dia ceritakan lah. Dia cerita macam satu kali tu dia cuba macam beli makan, habis macam kasih orang helper dia nak kasih makan, helper dia tak nak makan. So like macam helper dia somehow dia get to know macam helper dia tengah buat benda kira macam probably I don't know, ni wallahu a'lam helper dia pakai I don't know whatsoever benda ke apa, and then dia punya relationship macam terkacau lah dengan orang rumah dia. Yeah. So that is what happened lah, until dia cakap dia pernah nak buang helper dia belikan anak patung kasih kat anak dia. And then bila benda tu kat rumah dia, dia feel very iri. Seram. Yes. Okay. So what he do, dia pergi nak buang tu kat laut. Patung tu? Patung tu dia buang. Patung tu timbul balik. Sekejap, dia dah buang? Dah buang. Lepas tu ada kat balik rumah? Tak. Dia kira patah balik tu dia show. So macam Heran heran lah. So dia cakap dia panggil kawan dia. So dia amalkan macam jemaah, panggil kawan dia ramai-ramai. So dia try to lawan lah. So even tak tahu, dia cakap dia tabur garam kasar So when garam kasar cair, tak tahu lah, because tak pernah experience. Tapi dia cakap kalau dia cair means ada something bad betul. Kalau pandangan saya tak lah. Tak. Saya pun kurang pasti pasal tu. Tapi probably dia dengar dari orang yang siapa ni, ajar dia ke apalah. Saya tak tahu lah, dia minta tolongan ustaz mana. Lepas tu dia become very very day by day lah. Dia makin kira kusut lah. Kira macam makin hari makin kurus kurus, tak terganggu. Even makan semua dia minum iPad balik.
Minum air pahit. Sebab dia takut Dia makan takut, makanan, dia takut takut itu termakan. di Yes. Kesiannya. Sampai that macam I sedih lah. I Paranoid, sedih untuk dia macam because dia punya relationship become a very different, macam jadi lain. So I think the fight was quite a while loh. I think lama juga tau dia punya fight until dia totally I think dia now dah officially dah tak ni. So it's kesian lah. So bila tanya, I still remember dia also pergi kat Ustaz siapa tu? Ustaz Fadli Yeah, I think that time Ustaz Fadli was there to help. Yeah, tapi tak jumpa apa-apa kesan. Yeah, so it was very weird. I see. Yeah, and after that, all that thing that happened, I think yang paling pelik tu bila dia datang dengan anak dia ke my house Hari Raya. I masih ingat lagi tu. Kita tengah, anak dia macam tak kenal kita sangat, so macam because dia rarely keluar bawa anak-anak dia jumpa kita semua. So anak dia macam tak kenal sangat, so need a bit of time untuk warm up, just untuk bergaul kan. Kali bila one point of time tu, I remember anak dia tiba-tiba dah nak masuk maghrib, I ingat lagi. Anak dia nangis all out. Nangis kuat gila, shrieking. Nangis. Tu I tengok my orang rumah, tengok dia. Chal, dia macam gini ke selalu? Asal macam gini I still remember that day. So bila that time kita ada beli minyak bidara lah. Kita memang selalu beli. So kita bacakan dia. I think we did some surah. After that I cakap dengan dia, kita jemaah sama-sama. Lepas tu kita jemaah maghrib. Lepas tu anak dia kita sapukan. Anak dia tidur after dia kena bidara. Berapa tahun tu anak dia? I think dalam 3 Kecil lagi. 4, kecil lagi. Lahai. Dia ada 2 beradik. So anak dia nangis. Habis lepas tu macam okey ke selalu ke macam gini? Tak pernah macam gini. Aku rasa macam dia selalu kasih benefit of the doubt lah. Kita maybe dari keluar farm ke apa, takut macam penat, cranky kan, long day. So kita ingat macam gitu je. Tapi macam from the look of it macam ni lain ni. Lain. So the lain part bila I tahu apa tahu. Bila anak dia dah sadar, nangis lagi. Tu dia tunjuk pintu my gate. I want to go home. Nak balik. Lepas tu dia sebut nama Bibi. Oh. So remember the story? Yeah, so dia sebut nama Bibi. Nak keluar. So macam dah tak apalah. Like kesian kan budak ni. Aku bawa dia balik lah. So once dia keluar from my house, taruh kat pram, instantly shut. Tu tengok muka kita. Tu weird lah. Macam ni dah lain level ni. Kan. Yeah. So I told my friend macam tak mungkin apa-apa. Aku pun tak fikir apa-apa. So like told my orang rumah, dia ambil uduk. So like dah, because that's the best thing we can do. Kita memanglah rasa macam seram juga, macam macam dia tahu je. I don't know. So dari my thought macam kenapa macam we are doing something good lah. Probably I don't know, the other side don't like it or what. So after dah dirukiahkan rumah tu semua, dah berubat anak-anaknya, ada dia kasih feedback ke, follow up your friend? Alhamdulillah, I think sekarang dia better. Alhamdulillah. Like pernah juga tanya, dia cakap dah okay. There's nothing, cuma physically, probably emotionally. So maybe I rasa that time is cause banyak emotion kan. Betul. So maybe a lot of thing happen due to benda-benda dia punya apa perasaan dia lah. Maybe saya tak kurang pasti. Cuma benda-benda ni kita nampak first hand lah. Macam ni macam very real lah. Kan. Yeah. Tapi ni jadi satu iktibar lah. Like kita nak pesan lah yang at the end of the day kan, I tak tahu lah, ada baca-baca juga kan pasal sihir pemisah lah apalah, all these thing kan. Hopefully kalau kita praktis, kita beramal ibadah ni semua, hopefully jauhkan lah. Yeah. Yeah, I mean it's a benda yang sedih lah.
So kalau you nak tahu pasal sihir pemisah ke apa tu semua, boleh ke Puaka Extra. Kat situ ada sihir pemisah. Kita adalah usahakan bagi tahu apa-apa sekian-sekian apa nak buat gitu. Okay, terima kasih Oji. Apanya? Mate tu Oh, apa jadi? tak tahu apa jadi. Dah balik ke tak tu? Tak, I don't know. Rasa masih ada kot. Masih ada? Mate tu masih ada. Masih ada. Tapi kawan kau dah cerai. Dah. Why lah tu? Yeah. Habis sekarang mate tu duduk dengan your friend? I think ni lah orang rumah dia. Oh. Ya, I tak tahu apa jadi lah sekarang. Ya. Dah tak keep in touch lah dengan dia. Masih keep in Once a touch. while Cuma dia. macam try not to tanya-tanya sangat lah. Takut. The best is kita doakan je lah kawan Yes, you betul. Kita sama-sama doakan dan kita Yes. just ask him atau you know. Tu yang selalulah kita buatkan, doakan je yang InsyaAllah. terbaik. Ya. Okay, thank you Oji. Thank you. Untuk kawannya yang menonton tu, mudah-mudahan bulan puasa ni kita banyak berdoa dan dilindungi senantiasa lah. Dan kalau benda-benda yang tak baik tu, doa je, minta petunjuk. Mungkin Tuhan akan tunjukkan something. Kalau ada beri petunjuk tu, jangan jaga hati, jangan lepas baran, jangan ikut perasaan, chill dan hadapi benda tu dengan pandai lah kan. Okay, lagi seminggu lebih ni nak raya. Jadi selamat hari raya. Selamat hari raya pula, selamat berpuasa dan selamat hari raya untuk semua. Kejarlah hari-hari nak habis ni semua dengan beramal dan sebagainya. Untuk Oji, terima kasih sekali lagi kerana kongsi bercerita. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih kepada The Melayu Council dan juga Sri Nail Spa. Ada itu untuk you lah, untuk bawa balik nanti kan. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita, The Tech Team SG. Kalau you all ada apa-apa persoalan mengenai rumah, nak buat perkiraan, nak itu nak ini pasal rumah lah kan, sebelum jual, sebelum beli tu semua, boleh telefon diorang, jangan malu-malu. Diorang semuanya friendly. Dan yang ingin jadi guest seperti OG ni, boleh DM saja, jangan email DM saja ke Susu TVC, IG kita yang nama baru tu. Dan satu lagi, kalau korang yang malu-malu nak bercerita, bukan malu-malu, malu datang sini tapi nak bercerita, boleh DM juga ke Susu TVC Instagram tu, bagi tahu nama, bagi tahu nombor telefon. Nanti kita akan hubungi anda dalam session puaka ni. Kita akan hubungi anda dan anda kongsi melalui telefon, gitu. So terima kasih Saran. Terima kasih Zari for menjemput saya. Ya. Terima kasih. Alah sedih lah kan, bulan Mac tak lagi tak lagi ke sini. Okey, itu sajalah. Dan untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Ingat, puaka tak kenal usia. Jangan takut pada mereka, takut pada Yang Maha Berkuasa. Bye-bye. See you next week. See you next week, guys.